kita bercakap tentang hebat, bila kita bercakap tentang cool ya, sebenarnya hebat tu apa? Cool tu apa? Apa yang kita nak anak kita hebat? Hebat pendidikan kah? Hebat sifatnya kah? Hebat perangainya kah? Kalau dalam struktur psikologi kita kata kita nak anak-anak kita ni hebat dari sudut EQ, emotional quotient. Bagaimana dia nak kawal diri, bagaimana dia nak kawal emosi, bagaimana dia nak kawal dia punya hubungan dengan kawan-kawan untuk jadi baik. EQ dan IQ adalah dua benda yang berbeza. Tapi semalam lah saya sebenarnya ada dengar lagu dengar lagu tentang bagaimana ferahnya kadang-kadang ibu bapa kita ni dengan sifat anak-anak zaman sekarang. Seronok nyanyi betul-betul ni. Boleh kah memang? Sila. Tak start ngatuk sikit. Tak start ngatuk sikit dah. Hok lagu mantan dengan jadi bunga tanjung. Dia kata, dari pegang anak, baik pegang biri. Mok doa napak, palau anak ni dah pening. Dolah malas sekolah, Qurannya wak main. Anak bertuah, budak-budak zamelani. Zaman teknologi hanya teke hujur jari. Blog, Twitter, FB salah guna hari-hari. Make potok doli, denya duduk ngadap PC. Semayanya tak sekali, sanggup tinggal hari-hari. Allahu Rabbi, budak jamela ni. Apa nak jadi, perangai meme pelik ngoti. Kecil-kecil lagi, nyawa gitu gini. Buatnya tak ada li, buat pun tak reti. Tu sebenarnya lagu tu bila kita baca, bila kita dengar lirik, ferahnya ibu bapa. Jadi hari ni saya rasa bertepatan dengan apa yang Kemah buat ni. Pembentukan anak-anak. Lagu mana nak bentuk anak-anak kita boleh kawal diri. Lagu mana anak-anak kita boleh kawal emosi. Macam seperti mana Ustaz kata tadi daripada peringkat awal. Betul Ustaz, saya tambah sikit je Ustaz. Tambah di mana? Dalam perut Ustaz royak dah daripada bulan berapa ke bulan berapa. Sebenarnya anak-anak kita ni dah boleh rasa apa emosi mak dia. Apa bila ayah dia tu duduk gosok-gosok perut mak dia, sebenarnya dia dah boleh rasa. Dan perasaan itu pada waktu itulah yang membentuk dia rasa selamat. Perasaan dia pada waktu itulah sebenarnya membentuk developing perkembangan psikologi manusia untuk develop daripada siapa dia lahir, siapa ke dia menjadi seorang bayi, siapa dia jadi kanak-kanak yang comel, hingga dia jadi remaja, siapalah dia dewasa dan juga berumah tangga dan jadi ibu bapa insya-Allah. Jadi sini saya nak tambah sikit yang Ustaz royak tadi je, Ustaz Samsul royak. Bentuk dalam rahim. Step yang pertama. Sebab tu kalau kita tengok orang putih, kalau kita baca buku dia kata nganda juga dia pun letak lalu earphone ni dekat perut bini dia. Dengar lagu instrumental, dengar lagu-lagu yang berbentuk nasihat dan sebagainya. Kita orang Islam kita dia gigi kok mana pun dia akan berbalik kepada yang asal. Gigi kok mana pun dia akan balik kepada nilai spiritual kita, agama kita, hubungan kita. Jadi kalulah kita ni antara tips dia dah sebab tanya lagu mana nak kawal emosi anak ni. Nak kawal je dalam perut lagi. Bukan jadi buluh tu baru kita nak kawal Ni daripada perut. Dalam perut letaklah earphone ke. Kalau kata tak ada earphone, tak ada lagu, tak ada masalah ibu-ibu. Ayah-ayah. Belai-belai gosok perut bini. Malam-malam tu nak royak cerita. Selawat lah. Selawat. Baca Quran. Biar you dengar. Sebab emosi anak terbentuk di peringkat awal pada waktu itu. Beranaklah kejadian kita. Step yang kedua saya nak royak. Dia panjang lagi cerita. Kalau panjang tak cukup 20 minit.
Step yang kedua bila anak kita jadi kanak-kanak. Saya ada terbaca satu buku. Dia kata anak kita ni kalau zaman kecil kita jadi dia hamba. Kita suruh dia berlakon, biar dia belajar. Tapi sebenarnya saya tak berapa nak setuju sangat kalau kita kata kita jadikan anak kita di peringkat awal anak kita anak jadi hamba. Tidak. Saya lebih selesa menggunakan perkataan kalau anak kita masa itu kita jadikan rakan sekerja. Oh, memang masuk hijau dah dia. Sebab apa saya kata gitu? Sebab anak kita bila zaman kecil ni kalau kita buat berlakon, besar nanti dia akan jadi raja. Tapi pada peringkat awal masa dia nak membesar, kita ajar dia coping skill sebenarnya. Kemahiran strategi daya tindak. Maksud dia kita ajar dia bukan setakat cara berfikir, kita ajar cara bagaimana nak bertingkah laku, memberikan reaksi-reaksi tertentu dan kita ajar dia lagu mana cara nak hidup. Sebab tadi kita kata kita nak anak cemerlang. Anak kita kecil tu ya cemerlang dia benda pertama ialah cemerlang dari sudut EQ-nya. Dia boleh kawal diri emosi dia, dia boleh kawal perangai dia boleh kawal kecek dengan mak ayah dia boleh kawal jadi anak yang baik. Tapi nak jadi anak yang baik, mak pak kena tunjuk contoh dulu. Sebab tu dalam perut pun mak dengan ayah kena tunjuk contoh baik dah. Di kalangan apabila dia jadi kanak-kanak yang saya kata tadi jadi rakan sekerja di rumah. Tapi dalam masa yang sama, dia juga adalah orang yang sebenarnya anak-anak besar yang zaman kanak-kanak inilah perkembangan dia bermula. Dia mula dari perut tapi dia mula berkembang sebab dia bukan setakat pada waktu itu hanya satu perkara yang mempengaruhi dia, bukan setakat ibu bapa sebagai role model, tetapi dia dah mula belajar tentang dunia luar. Sebab tu tubik lagu tu saat ni tu, anak zaman Loming. Sebab dia belajar banyak benda di luar. Lon ni, telefon, TV, gadget, saing, game, segala si bomok liko kita ada. Tapi sejauh mana kita ibu bapa yang nak jadi hebat ni, nak kawal supaya anak kita boleh main tapi ada syarat. Tak boleh main sebab A, B, C, D, E, F, G. Jadi saya tambah sikit yang ustaz kata tadi, masuk kepada bab yang ketiga, bila anak kita jadi remaja. Bila anak kita jadi remaja, anda pada waktu itu sebenarnya kalau kita nak jadi ibu bapa yang hebat, ibu bapa yang cool ni sebenarnya, kita dah kena jadi sair dengan dia. Kita kena peka kepada 4 perkara. Yang pertama, dalam psikologi, dia ada cara nak mendekatkan diri dengan anak remaja kita. Yang pertama, kinestetik, sentuh. Bangun pagi, ajar kecil lagi anak kita. Peluklah anak kita, ciumlah anak kita. Bukan anak kita je bangun pagi nak pergi sekolah cium tangan kita. Tu ada kat raya keibubapaan tu. Saya nak royak cerita juga sekejap lagi. Okey. Yang kedua, itu sentuhan. Yang kedua, sebab apa? Bila kita sentuh tiap-tiap hari anak kita, bila kita usap kepala tiap-tiap hari anak kita akan rasa disayangi. Sebab keperluan hidup manusia ada 4 perkara. Rasa disayangi, rasa dicintai, rasa ada memiliki dan dimiliki. Itu antaranya. Itu keperluan psikologi manusia. Okey. Yang pertama tadi saya kata sentuhan. Ni anak remaja dah ni. Anak masa kanak-kanak pun kita kena buat dah. Anak remaja lebih lah lagi. Sebab apa? Kita nak jadi best friend dia. Okey. Yang kedua, audio. Dengarlah sebenarnya anak nak royak ke apa. Jangan tak ada anak royak nampak. Kau nampak kau gaya tu macam nak minta duit dah tu. Tengok. Kita kadang-kadang, mak ayah kadang-kadang kita tahu sebenarnya air muka anak kita ni kita tahu dah. Kita rasa kita boleh baca. Tapi jangan suarakan melalui suara kita tu. Sebab apa? Dia akan lain kali, dia tak royak dah lain kali kau kita. Yang kedua. Yang ketiga, secara visual. Tengok. Ujilah tuan-tuan dan puan-puan anak kita kalau dia buat benda molek. Jangan cari hok salah saja. Puji bila masa dia perlu dipuji, tegur apabila kita rasa dia perlu ditegur. Apa boleh jadi gitu? Dia ada tipak cara, kaedah kita nak mendidik anak. Ada 4 gaya. Gaya yang pertama orang putih kata authoritarian tiger. Bunyi puri madah nak rayak wi. Apa?
Mok je betul. Ayah je betul. Anak duk dia dengar. Dengar gapo mok nak royak. Dengar gapo nak ibu royak. Awak kena buat hak ning je. Hak ibu dengar ayah royak. Tu cara pertama. Cuba kita renungkan kembali bagaimana kaedah kita didik anak. Cara kedua, dia panggil autoritatif dolphin. Tak tahulah apa orang putih nyebut nama highway belakang di belakang. Ni, hak ni bagaimana cara? Dia baik. Anak ni, hak kaedah kedua, autoritatif dolphin ni, dia belajar daripada kesilapan dan dia betulkan. Dia tegah. Anak buat salah, okey tak apa. Salah buat dah, kita betul. Nak buat lagu mana? Maksudnya dia dalam masa yang sama, dia fleksi tapi dia mengawal keadaan supaya keputusan bukan anak saja yang buat keputusan. Hak ni merujuk kepada yang remaja Okay. Yang ketiga dia panggil permissive kangaroo. Ada peraturan tapi kalau sekali-sekala nak langgar tak apa. Relax ibu-ibu adik rasa hari ni ke adik malah lah pergi sekolah. Bapa adik malah pergi sekolah, tak tahulah seram malah, tak apa adik. Hari ni adik tak pergi sekolah, tak apa. Yalah kok gitu. Cuba tuan-tuan dan puan-puan renungkan. Hak ni kaedah nama dia permissive kangaroo. Maksud dia ada sometimes kita flag, ibu nak pergi kerusuh lah minggu depan. Tak apa adik, ibu bagi cuti. Tengok kita ajar anak kita lah ke mana. Ada some benda kena fleksi, ada some benda tak boleh fleksi. Tapi kena ada kriteria yang tertentu. Dan gaya yang keempat dia panggil negligent panda. Hak ni si panda pula. Hak ni kan nak royak wi, ikutlah demo nak buat gapo. Gi lagi. Bapa, buatlah gapo asalkan anak rasa nak buat. Ikut berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang maha hebat, yang saya rasa yang ada di sini memang orang sangat hebat sebab gapo dia ada di sini untuk belajar. Lagu mana nak jadi orang hebat? Hebat tu gapo? Hebat ni tidak semestinya sempurna, bab kata ustaz tadi. Tapi kita belajar, buat salah, betulkan untuk jadi lebih baik pada masa yang akan datang. Tanda bunga dalam. Pasu. Lap muka pakai. Tisu, letih kerja jadi. Lesu, Lembu minum. Susu. Okey. Saya rasa ramai orang jawab lembu tu minum susu. Ya kau mak lembu minum susu? Lembu minum air. Anak lembu minum susu. Apa ya? Susu. Sebenarnya bila kita related balik, lembu yang minum air mak. Anak lembu tu minum susu. Tapi apa dia jadi sebut susu? Sebab si hang atas tu kan muka ustaz kita ke patung tadi. Saya teringatlah soalan tu. Orang patung dia bukan AB ke belakang ataupun AAA belakang dulu dah masa kita mengaji mula lah gitu deh. Yang kedua, disebabkan abemak terikut-ikut dengan gaya saya sebenarnya. Kalau kita buat dalam kelas ramai-ramai, dia akan ikut orang sebelah. Dia tahu dah air tapi dia sebut juga susu. Sebab gapo orang sebelah dia tu sungguh lagi sebut susu. Dan inilah sebenarnya parenting skill yang ustaz sebut tadi. Kita terikut-ikut orang lain. Siapa kita tidak ingat sebenarnya, kalau orang ajar anak lagu tu, kita nak ajar lagu tu. Sedangkan kemampuan anak kita, keistimewaan anak kita, kekurangan anak kita tidak sama antara satu sama lain. Waktu satu. Bila Abang Mak tanya, mana kesilapan kadang-kadang ibu bapa kita ni, kita sendirilah wak iman kita pun masih belajar untuk jadi ibu bapa. Alright. Kesilapan yang pertama yang kita tengok hasil daripada pembacaan yang pertama kita ni bila anak kita ramai, kita kadang-kadang suka membandingkan anak-anak kita antara satu sama lain. Contoh, abang dengan adik duk nuki. Hak abang comel, hak adik tak comel. Ayah ataupun hak adik comel, hak abang tak comel. Mak akan kata gini, abang, bapa lukis lagu ni, acu lukis serupa adik tu. Berasa tu. Membandingkan anak walaupun hanya dalam lukisan, kita telah membantutkan dia rasa, huduh tu hak dia.
elakkan kita daripada membandingkan anak-anak kita. Hak tu very small thing. Itu tidaklah kita masuk. Bapa kat mu ni malah hangat ni. Acuk jadi supaya adikmu rajin. See? Bagaimana developing si abang. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita merendah-rendahkan kebolehan anak kita. Anak ni kan nak rayaknya balik sekolah. Ni hak tadika lah kita kata muka kita kan. Di kalangan kita ramah di kalangan yang masih lagi umur ni hingga 10 tahun ni. Hak dekat tadika. Anak ni bersungguh. Dia biasa anak-anak tadika ni bila balik sekolah, dia sangat excited bila cikgu bagi kerja sekolah. Kenapa dia nak tunjuk bahawa kerja sekolah dia tu, cikgu bagi bintang. Ada bintang satu. Bahagia ibu bapa yang kadang-kadang sebab tadi dia ada dendaan. Ada kaedah Islam kata anak buat salah kita kena ada hukuman dia. Tapi dalam satu lagi konsep, ada dua kaedah sebenarnya, reward dengan dendaan. Buat molek puji, buat salah tegur. Lagu mana cara nak tegur, lagu mana cara nak pukul ke segala bagai, ustaz dah jawab. Tapi dalam konteks reward, memberi penghargaan. Anak ni balik excited. Anak dia ni kelas seni lukis, cikgu Win Noki tu pukul 9 pagi. Dia tunggu sampai pukul 1.30 tengah hari, balik excited nak tunjuk ke mak dia. Ibu, tengoklah adik lukis, comel dah ibu. Kalaulah kita merendahkan kebolehan anak kita, kita kata, bapa adik kalah pokok ni warna merah. Pokok bukan warna merah adik. Tengok, see? Cara kita. Dia back to back, dia akan kembali kepada bagaimana corak komunikasi kita dengan anak-anak. Okey, yang kedua, kesilapan yang selalu kita buat. Marah tak kena, tepak. Kadang-kadang kita dah terbiasa bergurau, kadang-kadang tak semua ibu bapa boleh bergurau dengan anak-anak kan. Tapi kalau kita nak marah anak, tengoklah masa dan tempat yang sesuai. Kalau depan saya dia, kita boleh kata anak kita, tak mandi lagi tu. See? Contoh. Itu contoh yang paling mudah. Secara tidak langsung kita downgradekan anak kita. Padahal boleh je kalau kita nak marah lepas ni. Boleh tak kakak pergi mandi? Contoh kakak. Umur kecil biasa anak-anak kita panggil kakak, adik, baby kan. Okay. Yang keempat, kita ni tidak jadi pendengar yang baik. Bila anak royak, orang Kelantan kata retah pucuk. Tak ada habis perkataan anak royak, kita marah selalu. Kita retah selalu. Cuba untuk jadi pendengar yang baik, kita dengar, kita ulas sikit, barulah ada sandwich method. Kalau benda dia buat salah, kita royak benda tu salah dan tanya dia, betul ke salah? Lagu mana cara kita nak buat? Ajar dia cara berfikir dan cara untuk menyelesaikan masalah. Okay. Yang kelima, tidak mewujudkan kemesraan. Kadang-kadang kita pelik, ibu bapa ni kadang-kadang memanglah dia nak tunjuk dia backing sampai tahap anak takut pun nak ditegur. Tak ada kemesraan. Tak tahulah, kita pernah ada satu kes ya di sini di mana daripada kecil sampai besar anak lelaki sangat rapat dengan ibu. Apa-apa saja hanya kepada ibu saja dia cerita. Kalau ayah tidak akan cerita langsung. Kalau kita tanya berapa lama dah tak kecek dengan ayah, ada gapo-gapo, dia kata lama, saya tak ingat dah bila ngelah dia bercakap dengan ayah dia. Sebab apa-apa saja ibu dia akan menyampaikan kepada si ayah. Ada yang begitu. Jadi kita ibu bapa ni kemesraan tak dah dalam perut lagi, berterusan sampailah anak kita besar dan boleh buat keputusan sendiri. Okey, yang kena terlalu memanjakan, umur sampai umur 7 tahun, bui belakang gapo dia nak. Okey. Sebenarnya ada benda boleh diberikan, ada benda yang tidak diberikan. Jadi back kita kepada kaedah gaya kepimpinan ataupun gaya keibubapaan yang kita amalkan. Dan yang seterusnya, Abang Mak, bukan nak kata Abang Mak tau. Sebenarnya ibu bapa ni bila terlalu banyak membebel, mengempek. Sebenarnya anak-anak pun rasa rimah juga sebenarnya. Boleh ngepek, tetapi ngepek dalam keadaan-keadaan tertentu yang dia bukan ngepek. Sebab dia kadang-kadang kita ni jadi habit. Ibu lah contohnya. Ngepek tu jadi ibu. Bila balik kerja tengok rumah kober.
Dia pun ngepek, Allah bapalah rumah ni ku belana. Dan sambil-sambil dia buat kerja. Dia tak sedar tu, dia tak sedar. Dia mengempek sambil buat kerja, dia sedar molek pula tu. Selesai buat kerja, selesai ngepek. Dan anak-anak yang mendengar pada waktu itu, bayangkanlah dia punya level of stress. Deh, macam abang mak tak apa, abang mak ngepek, kalau kita buka FB baru kita tengok abang mak. Tapi kalau ibu bapa, dia tak payah tekan button. Tiba je dia boleh jadi abang mak. Jadi untuk ibu bapa, ngepek boleh tetapi jangan berlebihan. Dia gini je konsep dia, apa-apa sahaja yang berlebihan ni tak comel. Walaupun benda tu comel, dia lebih dia jadi tak comel. Jadi buat Betul. apa yang perlu. Buat pada masa yang betul dan masa yang sesuai. Anak baru balik sekolah, tak ada lagi naik atas rumah. Baru balik sekolah. Bagilah anak tu naik dulu. Lepas tu tanyalah elok-elok. Dia akan kembali kepada cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dan itu antara kesilapan-kesilapan yang sering ibu ayah kita buat yang kita tidak sengaja. Kita berbalik semula kepada gaya keibubapaan tadi. Saya sebenarnya nak memfokuskan kepada kaedah komunikasi dalam rumah tangga, kaedah komunikasi dalam keluarga. Contoh personality kita ni kalau kita nak kategorikan mengikut prosedur kan ada 4 warna. Warna gold, warna biru, warna hijau dan warna jingga. Warna gold punya personality tertik, terening, sangat ikut peraturan. Maksudnya kalau dia kata A, A lah. Kalau kata B, B. So, arahan dia pun agak direct. Contoh, adik basuh pinggan pukul 4 petang sebelum abah balik. Contoh ayat dia. Orang gold personality. Orang hijau personality, okay, dia fakta. Hijau ialah fakta. Jadi pinggan perlu dibasuh, ada dalam fakta dia. Okay. Personality keempat ialah warna biru. Biru ni ialah dia merujuk kepada corak komunikasi dia, cara dia kecek lain. Adik-adik boleh tak kalau tolong basuh pinggan? Tengok dia tak lengkap. Tapi ada perkataan tolong. Jingga basuh pinggan gini. Contoh. Ada 4 corak komunikasi. Jadi, based on personality. Saya nak sentuh di sini ialah bila ibu bapa cool ni, anak jadi naik minyak, mana silap dia? Silapnya ialah di bahagian corak komunikasi kita. Kita betul anak kita daripada kecil, cara kita kecek lagu mana? Intonasi kita lagu mana? Air muka kita lagu mana? Cara kita bercakap lagu mana? Sebab komunikasi ada 2. Satu verbal, apa yang kita suarakan. Yang kedua, non-verbal communication. Muka kita, mata kita, jelingan kita, cara kita, kedudukan kita masa kita menyuarakan salah satu daripada suara. Jadi kalau tuan tanya saya, lagu mana ni sebenarnya? Pendekatan lagu mana nak royakkan anak? Kalau kita baik sangat, anak pula jadi naik lemuk. Kalau kita marah, anak lari tu. Nak buat lagu mana? Itulah yang kita katakan parenting skill secara berterusan, cara kita didik anak, cara kita bercakap, bentuk daripada peringkat awal. Secara berterusan. Cara tegur kena betul. Bunyi macam cool je. Tak payahlah duk main telefon tu. Pukul berapa lagi main telefon, lembut je bunyi. Tapi dengan matanya jeling. Air mukanya nampak macam marah. Anak pun confused. Mana so sebenarnya? Kalau kita bercakap tentang reaksi-reaksi ini ialah ya gini je. Kalau kita senyum ke orang tu, ada dua keadaan akan berlaku. Bila kita contohlah kita turun je tubik daripada rumah kita jumpa dengan jiran kita dan kita tersenyum. Apa yang dia akan buat? Kalau dia nampak, automatik dia juga akan membalas senyuman. Kalau dia tak balas, mungkinlah ada sesuatu yang berlaku. Apa terjadi maksudnya tu? Maksudnya di situ sebenarnya non-verbal komunikasi yang kita sampaikan pada dia tu siapa? Maksud dia, kalau kita cool, biasanya anak kita akan jadi cool. Sama juga kita kecek dengan orang yang telefon. Kalau kita jawab, hello. Perasan tak reaksi orang tu akan jawab orang tu?
Yo, betul tak? Itu intonasi. Verbal komunikasi. Okey. Yang kedua, role model. Ibu bapa sentiasa perlu menjadi role model kepada anak-anak. Kalau macam kita kecil tadi, anak-anak adalah cerminan kita. Kalau kita kecil cool, insya-Allah anak akan jadi cool. Untuk sebagai rumusannya sebenarnya saya ada satu je perkataan yang saya boleh katakan. Sebenarnya kita menjadi ibu bapa, sebenarnya kita juga belajar. Belajar, belajar dan belajar. Sebab untuk menjadi sempurna perlukan pembelajaran secara berterusan. Jadi tahniah kepada Kemas menganjurkan program ni. Tahniah kepada semua peserta yang ada di sini sebab nak belajar bagaimana untuk jadi ibu bapa yang hebat. Bagaimana nak jadi ibu bapa yang cool. Bagaimana nak jadi ibu bapa yang boleh menjadikan anak-anak kita anak yang bagus dari segi bukan setakat IQ-nya, intelligent quotient-nya. Tapi kita juga nak anak kita bagus dari sudut EQ-nya, emotional quotient-nya. Jadi ibu bapa sebenarnya satu proses pembelajaran. Setiap hari pun kita belajar. Anak kita tidak akan pernah sama dengan anak orang lain. Perangai anak kita tidak akan pernah sama dengan perangai anak orang lain. So, cari mana kelemahan anak kita, mana kelebihan anak kita, gunakan keistimewaan itu untuk kita bentuk anak kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelum.